Dan kita juga di Astro Awan ini ingin melihat perkara ini dengan lebih mendalam, apa implikasi berkaitan dengan serangan Iran terhadap Israel yang telah pun dimulakan, dan kita difahamkan telah pun sampai di Israel pada ketika ini. Kita bersama dengan Fellow Operasi Psikologi Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Institut Teknologi Mara UiTM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Nur Nirwandi, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Doktor, pertama sekali melihat kepada serangan drone pada skala yang cukup besar oleh Iran terhadap Israel ini, apa mungkin implikasi yang boleh kita lihat akibat daripada serangan ini? Adakah ini kerana pada ketika ini ya doktor, di media sosial orang mula mengatakan bahawa ini adalah bibit-bibit permulaan kepada perang dunia yang ketiga, kerana apabila Iran melancarkan serangan drone pada skala yang besar, Amerika Syarikat mungkin akan mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap Iran. Kalau kata direct attack daripada Amerika Syarikat terhadap Iran, kemudian Rusia pula menyatakan sokongan terhadap Iran, ia mungkin membawa kepada perang dunia ketiga. Itu adalah apa yang dibincangkan, diperkatakan di media sosial. Adakah boleh menjurus ke arah itu, doktor, pada ketika ini? Ia satu perkara yang perlu kita lihat daripada pelbagai perspektif. Tapi kalau kita lihat daripada perkara dasarnya, walaupun terdapat pelbagai spekulasi di media sosial, kerana serangan ini satu serangan yang dikatakan adalah satu serangan yang dilakukan secara kejutan dalam konteks masyarakat awam. Tetapi dari segi elemen persikan di Amerika Syarikat khususnya, mereka telah menjangkakan akan ada satu bentuk serangan yang akan dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Dan serangan ini berdasarkan pada satu fakta yang cukup kuat, di mana Israel pada 1 April telah menyerang bangunan konsulat di Syria, di Damaskus, Syria, hingga mengorbankan beberapa tentera-tentera daripada Revolusi Gerak Iran, Revolusi Group Iran, termasuk komander tinggi Iran. Dan ini mengakibatkan serangan ini adalah satu serangan retaliasi terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangunan konsulat di Syria pada 1 April yang lepas. Dan inilah fakta di mana dilakukan serangan ini atas dasar sebagai salah satu perkara yang dimaklumkan oleh Menteri Luar Iran, bahawa perkara ini adalah satu retaliasi terhadap satu serangan yang dilakukan oleh Israel. Dan ini adalah satu bentuk pada self-defense. Dan kita ingat self-defense ini adalah artikel 51 dalam piagam United Nations. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengatakan self-defense itu perlu untuk menyelamatkan negara dan daripada serangan-serangan luar dan ancaman-ancaman terhadap keselamatan mereka. Dan artikel 51 ini sering digunakan oleh Israel, sering digunakan oleh Amerika Syarikat untuk menyerang Iraq, Israel untuk menyerang Gaza dan sebagainya. Dan pada kali ini Iran telah menggunakan konteks artikel 51 ini sebagai salah satu self-defense atau mempertahankan diri mereka, keselamatan negara mereka dan penduduk mereka atas serangan dilakukan tidak balas terhadap serangan Israel. Jadi inilah salah satu perkara yang perlu dilihat daripada perspektif tersebut. Walaupun pada dasarnya dalam media sosial ataupun beberapa media barat cuba untuk membentuk satu bentuk framing media ataupun kepegaran media dalam bentuk konteks kerasaan propaganda mengatakan bahawa serangan inilah satu serangan terhadap Israel. Sebenarnya adalah satu tindak balas yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel apabila Israel telah menyerang. Walaupun Israel menafikan secara terbuka, tetapi data menunjukkan bahawa dan perkara-perkara yang dipercayai oleh konteks Iran sebelum mereka membuat keputusan untuk menyerang mengatakan bahawa inilah sebenarnya yang berlaku. Dan ini juga adalah akibat daripada satu perang konflik yang berlaku daripada Gaza yang saya rasa telah masuk pada hari 190, hampir ke 200 hari, bermula pada 7 Oktober yang lepas. Dan saya rasa ini telah memanjangkan konflik ini dan membuka ruang konflik ini kepada satu bentuk penterjemahan baru untuk melihat konflik Gaza ini, dan juga bagaimana serangan drone yang dilakukan terbesar itu dikatakan menggunakan Shahid drone dilakukan oleh Iran boleh mengubah perspektif geostrategik dan satu bentuk peperangan baru dalam konteks yang berkaitan dengan apa yang berlaku di Gaza dan juga peperangan di antara Iran dan Israel dan juga di antara sekutu-sekutu Israel, iaitu negara-negara besar Eropah termasuk US. Baik, Dr. Nirwandi, apabila kita melihatkan tentang kerjasama, kita lihat ini berita yang baru kami terima juga. Amerika Syarikat dan juga British Airways juga sudah menembak jatuh drone yang dipercayai milik Iran itu ke atas serangan balas terhadap Iran. Dan kita lihat bagaimana sekutu kedua-dua ini sebelum ini mengatakan sokongan pula kepada Palestin dengan marakkan gencatan senjata dan sebagainya. Tetapi walaupun resolusi gencatan senjata itu sudah pun dimutamatkan oleh Majlis Keselamatan PBB, kita lihat Israel masih berdegil dengan tidak ada, walaupun katanya sebelum sampai hingga Syawal tidak boleh ada sebarang serangan dan sebagainya, Israel masih melakukan. Adakah ini tindakan susulan
Iran disebabkan kegagalan Israel mematuhi resolusi yang telah dicapai di Majlis Keselamatan PBB. Pada pandangan doktor? Asas utama adalah tertentu atas kerana Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus mengorbankan beberapa komandan tinggi Iran Revolutionary Group. Dan ini juga adalah asas utama. Tapi memang satu juga ia kaitan dengan apa yang berlaku dalam satu sekitar yang berlautan di Gaza. Di sana Israel kan jelas mencabuli apa yang telah diwujudkan di bawah resolusi. Tapi resolusi ini bukan diwujudkan ataupun dicapai di bawah Security Council, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, yang mengakibatkan ia tidak mempunyai satu weightage dari segi legality untuk mereka menyetujui secara total. Dan ini mengakibatkan berlakunya satu penindasan dan pencabulan terhadap apa yang telah dicapai, dan resolusi itu hanya diletakkan di atas kertas, hanya cantik sebagai satu resolusi, satu bentuk diplomasi awam yang digunakan untuk mencabar dan mengecam Israel, tetapi sebenarnya tidak mampu untuk melakukan apa-apa kerana resolusi yang utama akan berlaku, intervensi yang utama boleh berlaku adalah gunakan artikel-artikel tertentu seperti artikel 41, 42, 44 dalam piagam pelagan di bawah United Nations, tetapi melalui Security Council ataupun Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa. Dan tentu kita tahu di dalamnya ada Amerika Syarikat dan beberapa negara kuasa besar dunia seperti France dan Britain, yang tentu mereka tidak akan campur tangan ataupun tidak akan veto untuk mengatakan beberapa tindakan dan mengatakan tindakan terhadap Israel. Dan ini memberikan satu tamparan yang besar kepada peradaban ataupun sistem keselamatan dunia. Dan dalam satu konteks ini, saya tentu Iran cuba dalam satu konteks untuk menggunakan diplomasi drone untuk mengajar Israel apakah sebenarnya erti pertemuan artikel 51, apakah yang perlu dilakukan sekiranya mereka juga diserang oleh sebuah negara seperti Israel, dan apakah mereka juga boleh mempertahankan diri sendiri. Sebab saya rasa dalam konteks pertahanan, sistem Iron Dome yang dibangunkan oleh Israel ini bersama dengan US, Amerika Syarikat, mampu untuk mengatasi perkara ini. Tapi diplomasi drone ini dah cukup simbolik kerana ia jelas menunjukkan bahawa kebangkitan satu bentuk serangan yang disasarkan kepada negara yang kuat seperti Israel dalam konteks apa yang berlaku dalam Gaza, dan satu keadaan geostrategik yang telah berlautan setelah sampai 190 hari, dan memberikan satu tekanan kepada Israel supaya mereka perlu terus berhati-hati dan bersedia untuk terus menerima akibat yang berpanjangan kesan daripada serangan kata Gaza, dan sekarang ada serangan terhadap tempat-tempat strategik yang dimiliki oleh Iran. Dan apa yang berlaku juga kalau kita lihat dalam tempoh 2 minggu lepas, Israel telah mengambil sebuah kapal milikan Portugal yang dikatakan mensyaham daripada negara Israel, MC Ares, di Selat Hormuz. Dan ini juga merupakan salah satu tindak balas yang dijalankan berkala sesuai dengan keadaan yang dilakukan dalam konteks Israel terus mencabuli apa yang berlaku di Gaza. Pertahanan US saya rasa mampu untuk melakukan satu bentuk petasan senjata di mana di lautan Red Sea ataupun Lautan Merah, US, Amerika Syarikat juga telah berjaya melakukan satu bentuk intercept ataupun intervensi terhadap misal yang dilancarkan oleh kumpulan Houthis daripada Yemen dan juga daripada kumpulan Hezbollah di Lebanon. Tapi apa yang menariknya, diplomasi drone ini memberikan satu gambaran bahawa Israel mencabuli hak antarabangsa dan Iran juga bertindak balas atas kapasiti tersebut. Doktor, mungkin secara ringkas kita pun ada lebih kurang dalam seminit. Kita melihat kepada serangan Iran pada ketika ini, apa yang difahamkan ada beberapa kawasan telah pun di Israel telah pun terkena dengan drone Iran. Apa yang pada ketika ini kita ingin melihat, adakah Israel akan bertindak balas sama seperti ia bertindak balas terhadap rejim ataupun pejuang Hamas di Gaza apabila pejuang Hamas menyerang pada 7 Oktober melibatkan jumlah korban nyawa di Israel 1,200. Jika berlaku korban yang pada angka yang besar di Israel, adakah boleh kita jangkakan Israel akan bertindak balas terhadap Iran seperti mana tindak balasnya terhadap rakyat di Gaza ataupun kepada pejuang Hamas itu sendiri? Dari segi geostrategik, jaraknya lebih kurang 1,700-1,800 km, dan tentu akan ada retaliasi. Tetapi ia tidak boleh berlaku secara terus kerana keadaan jarak yang tertentu. Tetapi Israel sudah tentu akan terus menyekat dan menindas penduduk Gaza, dan sudah tentu Israel akan merancang sesuatu terhadap Iran. Tetapi Iran juga akan memberi gambaran bahawa sebarang bentuk apa yang dilakukan Israel, mereka juga harus sedia untuk menerima ancaman-ancaman yang akan dijalankan secara strategik oleh juga pihak Iran. Jadi ini merupakan salah satu keadaan deterrence, satu bentuk pertemuan kuasa diplomasi drone antara Iran dan juga diplomasi persenjataan dan juga diplomasi yang menunjukkan sama ada kedua negara ini boleh tegal bertoleransi ataupun tidak akan menuju pada satu konflik, dan juga berperjangan seperti mana konflik yang berlaku di Ukraine, Rusia, dan konflik terus berperjangan di kawasan Timur Tengah yang belum selesai hingga pada hari ini.
Okay. Baik. Terima kasih kepada Fellow Operasi Psikologi Pusat Pengajian Perang Saraf, Media dan Informasi Universiti Teknologi Merayu ATM, Dr. Nur Nirwandi Mat Nurdia atas perkongsian berkaitan dengan pandangan untuk perkembangan yang baru kita terima. Awal pagi ini Iran melancarkan banyak sekali drone ke arah Israel dan pada ketika ini drone berkenaan telah pun capai di kawasan Israel dan kita difahamkan ada kawasan yang telah pun terkena impaknya dan itu adalah perkara dan difahamkan juga baru kami terima adalah ada beberapa lagi misil dilancarkan oleh Iran. Dalam ini yang baru kami terima laporan terbangsa 70 misil baru dilancarkan di serangan, beberapa serangan sudah dilancarkan. Tetapi di Astro Awani kami akan pastinya membawakan perkembangan lanjut berkenaan perkara ini dari semasa ke semasa. Tetapkan perhatian anda di Astro Awani dan semua platform Astro Awani.